Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi dengan cikgu untuk matematik tambahan tingkatan 4. So, pada hari ini kita akan lihat pada bab yang ketiga, sistem persamaan. Okay, so hari ini cikgu akan ceritakan sedikit pengenalan dahulu berkenaan dengan bab yang ketiga, sistem persamaan. Okay, jom kita lihat dahulu. Okay, pada matematik tingkatan 1, sebenarnya kamu telah mempelajari bab yang ke-6 iaitu persamaan linear. Okey, bab persamaan linear ni dia berkait dengan bab ketiga yang kita akan pelajari sebentar lagi. Okey, semasa di tingkatan 1 kamu telah pelajari 6.1 iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kemudian 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dan yang terakhir adalah persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, so dalam tajuk ni kamu belajar bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kemudian kamu juga telah pelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linear serentak untuk dua pemboleh ubah. Okey, iaitu dengan menggunakan 3 kaedah. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan kaedah yang telah kamu pelajari semasa di tingkatan 1. Okey, so kita uji sedikit minda kita ataupun kita punya pengetahuan. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, so kita ada A, X tambah 5 sama dengan 8, B, 6P tambah 4Q sama dengan 9, dan C, K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. So, manakah satu merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, jawapan yang betul adalah A. Okey, apabila disebut persamaan linear bermaksud kuasa tertinggi mestilah 1, dan satu pemboleh ubah bermaksud boleh ada satu huruf sahaja di dalam persamaan tersebut. So, untuk A, kalau kita lihat X ini kuasanya 1 dan kita cuma ada satu sahaja huruf di sinilah iaitu X. Untuk B pula kita ada P dan juga Q. Okey, maka persamaan ini masih lagi linear tetapi dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk C kita lihat dia punya kuasa adalah 2, bermaksud di sini dia sudah bukan suatu persamaan linear. Okey, seterusnya 6.2 kamu telah pelajari persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, cikgu ada beberapa contoh di sinilah A, B dan C. So, mana satu merupakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, kita lihat yang pertama. 3P tolak Q sama dengan 6. Okey, kita cek dulu huruf dia. Okey, kuasanya 1, yang ni pun kuasa 1. Kemudian kita ada dua huruf P dan juga Q, dua-duanya adalah berbeza, maka ini sebenarnya adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk B kita lihat X berkuasa 2, okay, X ni adalah kuasa 2, bermaksud ini bukan persamaan linear walaupun dia dalam dua sebutan. Dan untuk C kita ada 2K tambah 8, okay, kalau kita kembangkan dia akan dapat persamaan linear. Nilai K dia kuasa 1 tetapi kita lihat hanya ada satu huruf sahaja, maka dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya ini telah kamu pelajari semasa di tingkatan 1 iaitu membentuk persamaan linear apabila diberi sesuatu ayat atau situasi. Okey. Soalan yang pertama, satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Okey, so bila kamu nak tuliskan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, so kamu kena tetapkanlah sekiranya soalan tak dinyatakan, so kamu kena pilih sendiri kamu nak guna huruf apa. Okey, huruf tersebut boleh diterima dari A hingga Z dan mesti huruf kecil. Okay, satu nombor ditolak dengan 8. Okey, sekarang pemboleh ubah kita adalah satu nombor, iaitu kita tak tahu apakah nombor tersebut. So, kita boleh letakkan satu nombor ini sebagai X. So, apabila ditolak 8, so kita akan buat X tolak 8. Bakinya adalah sama dengan 2. So, ini adalah satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
Okey, untuk soalan yang kedua, Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. So di sini kita ada Y sen sebatang, kita ada 5 batang pen, kemudian kita ada sebuah buku tulisan, okey, dengan harga RM3. So jumlah wang, okey, jumlah wangnya RM7. Maka persamaan linear yang boleh kita bentukkan adalah 5Y tambah 3 sama dengan 7. So ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, seterusnya contoh yang ketujuh. Okay, bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, kalau tadi kita buat dalam satu pemboleh ubah, sekarang kita akan buat dalam dua pemboleh ubah. So, untuk soalan pertama, beza antara dua nombor ialah 18. Okey, dua nombor di sini mewakili pemboleh ubah kita. So, kita tak tahu apakah dua nombor tersebut, maka kamu boleh gunakan huruf X dan juga Y. So, bila sebut beza, bermaksud itu adalah hasil tolak lah. So, sama ada kamu nak tulis X tolak Y sama dengan 18, ataupun boleh juga ditulis Y tolak X sama dengan 18. Okay, soalan yang kedua, simpanan wang saku Ahmad ialah RM(X) ringgit dan simpanan wang saku Norita ialah RM(Y) ringgit. Jumlah simpanan wang mereka ialah RM600. Okey, bila kita tulis persamaan, so pastikan nilai yang terlibat adalah sama unit, iaitu kalau di sini kita lihat semuanya dalam RM. So kita boleh terus tulis persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu X tambah Y sama dengan 600. Okay, kita tak perlu tulis RM di depan je. So, kita hanya perlu letakkan nilai nombor sahaja dan juga pemboleh ubah lah X tambah Y. Okay, seterusnya, semasa tingkatan 1, kamu juga telah pelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, so untuk A, okay, cara dia untuk dapatkan X, kita boleh pindahkan negatif 6. So, kita akan dapat 10 tambah 6. So, jawapannya adalah 16. Untuk B pula, kita akan pindahkan dahulu 3. So, 11 tolak 3 dan X-nya adalah 8 bahagi 2. So, kita akan dapat 4. Okay, untuk C, kita boleh tulis negatif 3X sama dengan 8 tolak 14. So, negatif 3X sama dengan negatif 6 dan X kita adalah 2. So, itu adalah cara yang paling biasalah pelajar lakukan dengan cara kita pindahkan. Okey. Okey, seterusnya, ini adalah bahagian terakhir dalam matematik tingkatan 1. Kamu telah pelajari bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, kita nak selesaikan X tambah 2Y sama dengan 9 dan 3X tolak 2Y sama dengan 15. Okay, bila kita nak selesaikan persamaan serentak, bermaksud kita akan cari nilai X dan juga nilai Y. So, sebenarnya kamu telah pelajari 3 kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak, iaitu yang pertama, dalam matematik tingkatan 1 sebenarnya kamu telah pelajari kaedah graf, tetapi kaedah graf ni memang agak rumit sedikit lah sebab kamu kena lukiskan graf untuk menentukan dia punya titik persilangan. Okey, titik persilangan tu akan menjadi kita punya penyelesaian lah, iaitu nilai X dan juga Y. Okey, yang kedua, kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni kamu kena tuliskan gantian untuk dimasukkan dalam persamaan yang kedua. Okey, dan kaedah ketiga adalah penghapusan, iaitu kita akan hapuskan salah satu pemboleh ubah dahulu, sama ada X ataupun Y. So, ini adalah kaedah yang telah kamu pelajari semasa di tingkatan 1. Okey, kita pergi pada soalan tadi. Okey, sekiranya soalan hanya menyebut selesaikan, maka kamu sebenarnya boleh memilihlah untuk menggunakan mana-mana kaedah yang telah kamu pelajari. So, cikgu akan tunjukkan 2 kaedah sahaja, okay, iaitu kaedah penggantian dan juga penghapusan. Okay, cikgu akan gunakan 2 kaedah ini kerana
kemahiran menggunakan dua kaedah ini diperlukan untuk bab yang ketiga matematik tambahan ini. So kamu kena mahirkan dengan kaedah penggantian dan juga penghapusan. Okey, kita lihat dulu pada kaedah yang pertama. Okey, cikgu akan tunjukkan dengan kaedah penghapusan. Okey, ataupun bahasa Inggeris dia mungkin kamu ingat lagi namanya adalah elimination. Okey, so kita ada X tambah 2Y sama dengan 9. Okey, biasanya cikgu akan ajar pelajar cikgu supaya tuliskan dalam bentuk lazim. Maksudnya kita akan tulis dan susun ya, iaitu X tambah 2Y sama dengan 9. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua cikgu akan tulis di bawahnya, iaitu 3X tolak 2Y sama dengan 15. Okey, kemudian buat satu garis. Okey, kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah. So kita ada X dan juga Y. Okey, tips untuk memilih. Okey, siapa yang kita perlu hapuskan? Kalau boleh, kamu kena pilihlah nilai perkali bagi pemboleh ubah tersebut yang bernilai sama. Okey, sekiranya tak sama, kita kena bagi sama dululah dengan cara mendarab. Okey, sekarang kalau kita lihat, kita ada positif 2Y dan di bawah sini kita ada tolak 2Y. So sebenarnya nilai 2 dengan 2 tu adalah nilai yang sama lah. Okey, apabila tanda untuk 2 itu tidak sama, okey, ni cikgu bagi tahu satu tip. Apabila tanda tak sama, maka operasi yang kamu kena buat adalah tambah. Okey, kalau tanda yang terlibat adalah sama, maka operasinya adalah tolak. Okey, operasi ini adalah untuk kita mansuhkan pemboleh ubah tersebut. So setelah kamu dah tulis dalam bentuk lazim, sekarang kita akan letak operasi di hadapan. So sekarang ni disebabkan tandanya tidak sama, maka operasinya kena letak tambah. Okay, sekiranya kamu letakkan operasi tolak, maka nilai ini akan jadi 2 tambah 2. So nilainya tidak akan terhapus, ya. Dia akan jadi bertambah besar. Okey, sekarang ni bila kita letak tambah 2Y tambah negatif 2Y, maka nilainya akan terhapus. Okey, so sekarang kita ada 1X tambah 3X. So di sini akan jadi 4X. Okey, sama dengan 9 tambah 15, so kita akan dapat 24. Maka X kita adalah 24 bahagi 4, so kita akan dapat 6. Okay, bila kita dah dapat 6, so kita kena buat gantian ataupun substitution. Kita akan masuk X tambah X sama dengan 6 ke dalam mana-mana persamaan. Sebenarnya kalau kita nak masukkan ke dalam persamaan pertama pun boleh, ataupun persamaan yang kedua pun boleh. So cikgu akan masukkan nilai X ini ke dalam persamaan yang pertama. Okay, kenapa cikgu pilih yang pertama? Kerana nilai X dia kecil lah. So cikgu nak kurangkan kerja lah supaya tidak perlu mendarab dengan banyak. So cikgu akan gantikan X kita 6. So di sini adalah 6 tambah 2Y sama dengan 9. 2Y sama dengan 9 tolak 6, 3. So Y kita adalah 3 per 2. So kita dah dapat kedua-dua nilai X dan juga Y, maka kita telah berjaya menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah yang pertama. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan pula kaedah yang kedua, iaitu kaedah penggantian. Okey, dalam ADMAT memang banyak kamu kena gunakan kaedah penggantian. Okey, untuk menggunakan kaedah penggantian, yang pertama, kamu kena pilihlah salah satu persamaan untuk kamu jadikan penggantian. Kita jadikan sebagai gantian. So, di sini kamu perlu mahir bagaimana untuk menukar perkara rumus. Okey. Cikgu akan ambil persamaan yang pertama. Okey, yang persamaan pertama kita adalah X tambah 2Y sama dengan 9. So, gantian yang kita boleh buat adalah X sama dengan 9 tolak 2Y. Okay, kenapa cikgu pilih X? Sebab X tu yang paling mudah lah, sebab kita hanya perlu pindah negatif 2Y. Okay, so kita akan terus dapat X dia lah. Okay, kalau kamu nak buat gantian Y, so dia akan jadi pecahan. So dia agak rumit lah. So kita
pilih yang mana X dia atau Y dia kalau bernilai 1, so yang tu kita akan jadikan dia sebagai gantian. Okey, seterusnya, setelah kita dah dapat gantian, sekarang kita akan masukkan dalam persamaan yang kedua, iaitu 3X tolak 2Y sama dengan 15. Okey, sekarang nilai X kita adalah 9 tolak 2Y. Okay, so di sini cikgu akan gantikan nilai X sebagai 9 tolak 2Y. Kemudian tolak 2Y sama dengan 15. So kita akan dapat 27 tolak 6Y tolak 2Y sama dengan 15. Okay, negatif 8Y sama dengan 15 tolak 27. So negatif 8Y sama dengan negatif 12. So Y kita adalah 12 bahagi 8 ya. So kita kena permudahkan, kita bahagi dengan 4. So kita akan dapat 3/2. So jawapannya adalah sama seperti nilai yang kita peroleh menggunakan kaedah penghapusan tadi. Okey, so kita baru selesaikan untuk Y ya. So seterusnya kita akan ganti nilai Y yang kita dapat tadi dalam gantian tadi. Itu lebih mudahlah daripada kamu gantikan Y dalam persamaan yang asal. So kita dah ada dia punya gantian. So untuk cari X kita hanya akan ganti sahaja nilai Y iaitu 3/2. So 2 dengan 2 kita boleh mansuhkan. So 9 tolak 3 nilainya adalah 6. So jawapannya tetap samalah walaupun kita menggunakan kaedah penggantian. Okay, so itu sahaja daripada cikgu untuk pengenalan bagi bab yang ketiga. Okay, so jangan lupa follow channel cikgu untuk video yang seterusnya. Okay, bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah.